tajuk hari ini ialah mengajar bahasa dan komunikasi kepada murid masalah pendengaran. Pertama sekali, kita lihat dulu prevalence untuk masalah pendengaran. Didapati dalam kalangan 1,000 orang kanak-kanak, terdapat 3 yang dilahirkan dengan masalah pendengaran. Selain kanak-kanak ini, masalah pendengaran secara sementara juga agak umum dalam kanak-kanak biasa. Didapati dalam kanak-kanak biasa, 1 daripada 3 orang kanak-kanak mungkin mengalami satu keadaan yang dipanggil otitis media, iaitu jangkitan kuman atau bakteria pada bahagian tengah telinga tetapi keadaan ini biasanya bersifat sementara. Apabila diberi rawatan yang sesuai, keadaan ini akan pulih Masalah pendengaran yang didapati juga adalah sementara. Dan satu lagi fakta yang penting masalah pendengaran didapati akan meningkat mengikut tahap usia. Kalau kita tengok kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, statistik di Amerika Syarikat mendapati 17 antara 1,000 orang kanak-kanak adalah mempunyai masalah pendengaran. Soalan sekarang, mengapa prevalence itu berubah mengikut usia? Betul tekaan anda, sebab sebahagian atau setengah masalah masalah pendengaran mungkin didapati selepas kanak-kanak itu dilahirkan. Dan masalah pendengaran ini mungkin disebabkan oleh kemalangan, faktor kemalangan ataupun jangkitan penyakit yang menyebabkan seseorang kanak-kanak itu kehilangan pendengaran selepas dilahirkan. Setengah masalah pendengaran yang bersifat genetik, dia pun mungkin hanya akan timbul selepas seseorang kanak-kanak dilahirkan, dan dia bersifat regresif iaitu keadaan saraf pendengaran itu menjadi lemah dan menyebabkan masalah pendengaran yang timbul selepas dilahirkan. Kalau kita lihat definisi untuk masalah pendengaran, ada 2 cara kita memberi definisi Satu ialah mengikut tahap dan satu ialah mengikut jenis. Kita lihat dulu definisi mengikut tahap. Terdapat 3 definisi untuk masalah pendengaran mengikut tahap, iaitu masalah pendengaran, pekak dan kesukaran untuk dengar. Kita lihat apakah beza antara definisi ini. Pertama, masalah pendengaran dalam bahasa English hearing impairment. Itu ialah satu definisi umumnya yang diguna untuk merujuk kepada kecacatan pendengaran yang merangkumi tahap ringan hingga tahap sangat teruk, termasuk pekak dan kesukaran untuk dengar. Definisi paling umum digunakan dan dia biasanya diguna dalam bidang perubatan dan akademik untuk merujuk kepada populasi yang mempunyai masalah pendengaran. Definisi kedua ialah pekak. Mengikut definisi ini, seseorang yang pekak ialah seseorang yang mengalami kecacatan pendengaran yang sangat teruk dan berkekalan. Kecacatan yang dialami menyebabkan dia tidak dapat memproses maklumat bahasa melalui pendengaran, sama ada dengan alat bantu dengar atau tidak. Pekak ialah masalah pendengaran tahap teruk dan definisi ini biasanya diguna dalam komuniti populasi pekak, iaitu mereka yang menggunakan bahasa isyarat kerana mereka mempunyai tahap pendengaran yang sangat minimum dan tidak boleh memproses bunyi secara berkesan. Oleh itu, mereka perlu menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Dan populasi ini mereka digelar sebagai orang pekak. Ketiga ialah kesukaran untuk dengar, dalam bahasa English hard of hearing.
Mengikut definisi ini, hard of hearing ialah satu keadaannya apabila seseorang mengalami kesukaran untuk dengar, iaitu seseorang yang mengalami kecacatan pendengaran tetapi masih mempunyai keupayaan mendengar yang cukup untuk memproses maklumat bahasa, terutamanya apabila memakai alat bantu dengar. Istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk kepada populasi orang dewasa, terutamanya warga emas yang mengalami masalah pendengaran akibat faktor usia. Okey, tadi kita dah bincang definisi mengikut tahap. Sekarang kita tengok pula definisi mengikut jenis. Terdapat 3 jenis masalah pendengaran, iaitu masalah pendengaran konduktif, masalah pendengaran sensori neuro dan masalah pendengaran pusat. Sekarang kita tengok definisi ini secara terperinci. Pertama sekali kita lihat masalah pendengaran konduktif. Masalah pendengaran konduktif merujuk kepada keadaan apabila seseorang mengalami masalah penyaluran bunyi dari telinga luar ke telinga tengah. Dan keadaan masalah pendengaran ini biasanya bersifat ringan atau sederhana dan ia boleh dirawat dengan pembedahan atau rawatan tertentu. Contoh penyebab ialah otitis media, iaitu jangkitan kuman pada bahagian tengah telinga yang menyebabkan air itu sumpat bahagian itu dan menjadikan penyaluran bunyi kurang berkesan. Nah, apabila pembedahan dijalankan untuk keluarkan air dari bahagian itu, masalah pengenalan akan pulih. Dan keadaan ini juga merujuk kepada keadaannya apabila tahi telinga terlalu banyak sehingga menyumpat telinga. Itu pun boleh menyebabkan masalah pendengaran berbentuk konduktif. Seterusnya ialah masalah pendengaran sensori neuro. Masalah ini merujuk kepada masalah penyaluran bunyi dari telinga ke otak. Biasanya dia merujuk kepada masalah saraf dan tahap masalah ini biasanya pada tahap sederhana ke teruk dan dia adalah bersifat kekal. Akhir sekali ialah masalah pendengaran pusat. Masalah pendengaran pusat merujuk kepada masalah apabila terdapat kecacatan pada bahagian otak yang menyebabkan bunyi tidak boleh diproses. Dan faktor penyebab mungkin termasuk tumor, penyakit atau stroke yang menjejaskan pemprosesan bunyi dan bahagian otak. Dan masalah ini biasanya tidak boleh dikesan dengan bunyi pendengaran, tetapi boleh dibuat ujar-ujar tertentu untuk mengenal pasti jenis masalah ini. Tadi kita dah bincang 3 jenis masalah pendengaran. Sekarang kita lihat bagaimana terjadinya 3 jenis masalah pendengaran yang berlainan ini. Pertama sekali ialah masalah pendengaran konduktif. Bahagian ini melibatkan bahagian luar telinga sehingga bahagian tengah telinga Di kedua-dua bahagian ini, apa masalah yang terjadi akan menyebabkan masalah pendengaran bersifat konduktif. Itu termasuk saluran telinga ini tersumbat atau jangkitannya pada bahagian tengah telinga yang menyebabkan bunyi tidak dapat disalurkan secara berkesan. Kedua ialah masalah pendengaran bersifat sensori neuro. Dan masalah pendengaran ini biasanya melibatkan bahagian tengah telinga. Ini ialah cochlea ialah organ pendengaran kita. Kalau organ pendengaran ini tidak dapat menjadikan fungsi dia secara berkesan, atau dia mempunyai masalah struktur yang menyebabkan dia tidak boleh memproses bunyi secara berkesan, ia akan menyebabkan masalah pendengaran bersifat sensori neuro.
termasuk bahagian saraf ini ya. Kalau bahagian saraf ini tidak dapat menjalankan fungsinya secara berkesan, dia akan menyebabkan masalah sensori bersifat neural. Dan ketiga ialah masalah pendengaran bersifat pusat ya, iaitu pada bahagian otak.